إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah sekali-kali kamu semua mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya diciptakan pasangannya, dan dari mereka berdua ditebarkan lelaki dan wanita yang ramai. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berkata benar. Nescaya Allah akan memperbaiki bagi kamu segala amalan kamu dan Allah akan ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sesungguhnya dia telah mencapai kemenangan yang sangat besar. Thumma amma ba'd. Bahagian 42, contoh hadis maudhu'. Maudhu' maksudnya palsu lah, yang direka. Al-hadithul maudhu' huwa al-kalamul mansubu, ialah perkataan. Untuk hadis perkataan, al-kalam ucapan yang dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kadziban, secara dusta. Itu hadis maudhu'. Di mananya kita dah tahu celaan Nabi SAW, ugutan Nabi terhadap orang-orang yang mengada-ngadakan ataupun mereka hadis ni. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengada-ngadakan apa yang mengadakan dusta ke atas kami, apa yang kami tidak katakan, maka telah dia telah menyediakan tempat tinggalnya di dalam neraka. Satu lagi hadis, man haddatha anni ra'a annahu kadhiban fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang bercerita tentang aku akan dan dia nampak dia tahu bahawa benda tu adalah dusta, maka dia adalah seorang daripada dua orang yang berdusta, yang mendengar dan yang menyampaikan. Itu maksudnya. Baik, hadis maudhu'. Hadis palsu. Innallaha, bukan innallahu tu dia tulis palsu. Innallah. Di sini innallahu dia silap, dah di situ cetakan yang terbaru kan. Yang ni lama punya dia dah betul kan. Innallaha. Di sini dia letak innallahu. Tak betul lah. Sebab apa? Sebab masuk inna tu dia kena baca ha. Tu kaedah dia. Ini inna ni adalah satu alat yang mengubah isim selepasnya. Jadi innallaha. Sebab tu kalau tak ada baris, kita boleh baca dengan letakkan baris dengan betul apabila kita tahulah grammar Arab tadi kan. Kenapa baca innallaha, tidak baca innallahu ataupun innallahi? Sebab ada inna tu. Jadi kena baca allaha. Innar rajula, ya innar rajula, innal muslima, innal muslimata, innal kitaba. Kan? Jadi macam tu dia baca baris.
Datang dengan sebab masuk inna. Innallaha qabada ni, ya kan? Qabada menggenggam. Qabdatan, satu genggaman, min nurihi, dari cahayanya. Faqala laha, lalu dia, yakni Allah berfirman baginya, kepadanya, kepada nur tadi, genggaman tadi, nur, kuni Muhammadan, jadilah engkau hai nur sebagai Muhammad. Hadisnya adalah hadis yang palsu. Kenapa dia palsu? Pertamanya dia jelas-jelaslah menyanggahi ayat Al-Quran, nas Al-Quran. Apabila hadis ni menyanggahi nas Al-Quran, maka di situ kita nak tahu dia ni hadis yang direka, palsu. Di antara ayat-ayat yang disanggahi adalah surah Al-Kahfi, ayat 110 dalam surah Al-Kahfi. Sebab apa Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum. Qul, katakanlah hai Muhammad, innama, hanya sanya, adatu hasrin, maksud tu saja, lain tak ada. Adatu hasrin, maksudnya inna, bila sebut innama ni maknanya perkataan itu sahaja. Lain tak ada. Innama antab, innama ana bashar, sesungguhnya aku ni adalah bashar, yakni manusia. Mithlukum, innama ana basyarum mithlukum, seperti kamu semua. Bila seperti kamu semua, maknanya kamu diciptakan daripada apa? Asalnya daripada tanah, kemudian daripada setitis air. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, innama ilahukum ilahu wahid, hanya sanya Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Ini menyanggahi ayat ni, jelas. Kemudian lagi dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 7 dan 8 juga macam tu. Maknanya hadis palsu tadi, macam mana kita kenal dia palsu? Dia menyanggahi ayat-ayat Al-Quran tadi. Di antaranya surah Al-Anbiya ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka qablaka minal mursalin. Allah kata, dan tidak kami utuskan engkau hai Muhammad, qablaka, sebelum engkau, minal mursalin. Wa ma arsalna qablaka, bukan, wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami utuskan sebelum engkau, minal mursalin, daripada para rasul, illa nuhi ilaihim, melainkan kami wahyukan kepada mereka, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang yang mengetahui kalau kamu tak mengetahui. Wa ma ja'alnahum jasadan, dan tidak kami jadikan mereka itu sebagai jasad, la ya'kuluna at-ta'am, yang mana jasad itu tidak makan makanan. Wa ma kanu khalidin, dan tidaklah mereka kekal abadi. Jadi mana yang tak makan makanan ini adalah malaikat je lah. Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur, tak kan? Itu para malaikat. Jadi Nabi ni dia makan, minum, sakit, demam, kena sihir, kena racun, kan? Kena siksa, kena bunuh para anbiya, kan? Ramai yang telah dibunuh oleh Bani Israel. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 20, Al-Furqan surah 25 ayat 20 macam tu juga. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Maksudnya ayat ni menyanggah hadis tadi, kan? Dan dikatakan sebagai hadis yang bukan hadis tu. Tak boleh dinisbahkan dia sebagai hadis Rasulullah. Kan? Itu dia. Dan kami tidak utuskan sebelum engkau daripada para rasul. Maksudnya banyaklah para rasul tadi, kan? Ada yang minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebahagian kami cerita kepada engkau dan sebahagian kami tak cerita kepada engkau, kata Allah Ta'ala. Illa, kecuali, innahum, sungguhnya mereka, la ya'kuluna at-ta'am, mereka itu makan. Jadi para anbiya ni makan, minum. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka berjalan di pasar. Aswaq ni pasar lah. Aswaq jamak kepada suq. Pasar. Begitu juga ayat surah yang sama, tapi ayat sebelum, ayat nombor 7. Ayat nombor 7. Ya kan? Cerita tentang rasul tadi, kan? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Depa kata, pokok musyrikin kata, pasal apalah rasul ni makan dan berjalan di pasar-pasar? Maksudnya depa nak rasul tu daripada kalangan malaikat. Yang tak makan, yang tak minum, yang tak macam depa. Kalau rasul yang tak macam mereka, macam mana rasul tidak nak menjiwai perasaan manusia tadi? Ya kan? Waktu laparnya macam mana, sakitnya macam mana, sedihnya macam mana. Itu.
Dan Nabi SAW sudah jelaskan bagaimana hadis yang disebut dalam Muslim, bahawa malaikat daripada cahaya, jin daripada api, kan, dan Adam sebagaimana yang disifatkan kepada kita daripada tanah, gitu. Jadi barang siapa yang mendakwa Nabi SAW daripada cahaya, maka dia menganggap Nabi dari kalangan malaikat. Dia telah menganggap bahawa Nabi dari kalangan malaikat. Ini jelas sangat nampak hadis ni palsu. Begitu juga ayat dalam surah Al-Isra ayat 94. Surah Al-Isra ayat 94. Allah kata, "Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula." Dan tidaklah menegah manusia bahawa mereka beriman apabila datang kepada mereka petunjuk, melainkan mereka berkata, adakah Allah telah utuskan manusia sebagai rasul? Dia tak boleh terima manusia jadi Rasulullah, tiba nak malaikat jadi Rasulullah. Itu dia. Begitu juga dalam surah yang sama ayat 93, ayat sebelum tu, 93, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah, Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu, tidaklah aku ini, illa basyarar rasula, kecuali seorang manusia yang diutuskan. Itu dia. Ini makna hadis. Ini jelaslah hadis adalah hadis yang dhaif, bercanggah dengan nas Al-Quran. Begitu juga dengan hadis yang selepas itu, hadis palsu, awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Yang pertama sekali apa yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi engkau, hai Jabir. Ini juga hadis yang palsu. Di mana macam mana kita nak kenal hadis itu sahih ataupun palsu? Jadi ulama-ulama dia buat kaedah lah macam mana kenal hadis itu sahih dan palsu, maknanya. Dan kena mana satu pelajaran yang khas tentang tu lah. Cumanya kita boleh cerita secara ringkas macam mana nak kenal hadis sahih ataupun hadis tu palsu. Maknanya agama ni, kita ingatlah agama kita ni Allah jaga. Kita jangan duk bimbang lah. Kita sebagai orang Islam semua yang ada ghirah, cemburu terhadap agama ni, jangan kita rasa susah hati dan kita bimbang. Kerja kita belajar dan kerja kita sampaikan. Ambil yang sahih, kan? Yang telah ditapis oleh para ulama kita bahawa ini adalah yang sahihnya, ini adalah yang palsunya. Jadi Allah jaga agama kita sebagaimana yang Allah sebut dalam surah 15, surah Hijr ayat 9. Allah sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Hijr ayat 9. Kami yang turunkan az-zikra, yakni Al-Quran dan as-sunnah, maka kamilah yang menjaganya, kata Allah Ta'ala. Jadi kita tak payah nak bimbang, tak payah nak susah hatilah, sebab ada rijal, kan, lelaki-lelaki agama yang mereka tadi berjihad bersungguh-sungguh menjaga kesucian agama tadi dicemari, kan, daripada dicemari. Memang ada tangan-tangan yang jahat, puak-puak zanadiqah, puak-puak orientalis, mustasyriqin, yang berusaha sedaya upaya untuk merosakkan agama tadi, nak cuba mengubahkan ayat Al-Quran, tak boleh, kan, cuba nak menipu umat Islam, tak boleh. Ada penjaga-penjaga bagi agama ni, Allah Ta'ala lantik masing-masing untuk jaga agama, dan setiap bidang ada ahlinya. Tapi bidang yang paling hebat dalam agama adalah bidang hadis lah. Bidang yang paling hebat dalam agama adalah bidang hadis. Jadi para ulama hadis ataupun muhaddisun, mereka berbangga dengan ilmu hadis yang ada pada mereka, sehingga mereka berkata, ataupun sebahagian mereka berkata, ahlul hadisi humu ahlul rasuli illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis orang-orang yang mempelajari, beramal dengan hadis, mereka adalah ahlul rasul. Walaupun jarak di antara mereka dengan Nabi SAW 1000 tahun lebih, tetapi mereka dapat gelaran sebagai ahlul rasul, walaupun mereka tidak pernah mendampingi Rasul SAW jasadnya, tetapi mereka mendampingi nafas dan perkataan Rasul SAW. Itu dia. Kemudian agama juga dipelihara dengan para ulama al-athbat as-siqat. Ulama al-athbat as-siqat yang kuat, yang siqah tadi, yang mereka memisahkan di antara yang sahih dan dusta daripada segala riwayat. Disebut dalam kitab-kitab ni, segala riwayat, ulama dia kaji. Dia cek seorang-seorang perawi hadis tadi, seorang-seorang dia cek habis, daripada dia lahir orang tadi sampai orang tu mati, dengan siapa dia belajar, sampai murid dia siapa, berapa tempat dia telah mengembara untuk dapatkan ilmu, semua tercatat di dalam kitab-kitab yang begitu banyak, kan? Mungkin kita tak tahu, tak nampak, tapi sebenarnya kitab-kitab tu ada lah.
Kan tak nampak di sini, itu pun sebahagian, bukan sebahagian, sikit sangat yang ada dekat kita yang telah diterjemah kitab-kitab rijal tadi kan. Jadi banyak macam Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia ada kitab Siyar A'lamin Nubala yang jilid dia 27 jilid. Bapa mertua dia Al-Hafiz Al-Mizzi rahimahullah, bapa mertua dia kan Tahzibul Kamal, berpuluh jilid kitab dia tadi dia karang. Puluh-puluh jilid ni maknanya nak tengok umur mereka yang macam mana, yang tak panjang mana, tapi berpuluh jilid mereka karang kitab. Satu jilid tebal-tebal tu 2 inci ataupun 3 inci satu jilid. Macam mana dengan masa tadi? Itu keberkatan masa yang Allah berikan kepada para ulama. Maksudnya Allah jaga agama ni di tangan rijal-rijal agama tadi, para lelaki agama yang mereka berjihad bersungguh-sungguh kan. Sehingga Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dia pernah berkata, aku tidak peduli dengan makan dan minumku, tapi aku peduli dengan kulitku. Jaga kulit dia, takut gatal ke apa ke, sakit ke apa. Aku peduli dengan kesihatanku, aku tidak peduli dengan makan minumku sedap ataupun tak sedap. Masa dia kan, cuba bayangkan silsilah hadis ad-dhaifah tu jumlah dia 13 jilid, dan silsilah hadis as-sahihah tu jumlah dia 11 jilid. Belum masuk lagi kitab-kitab yang lain, kan, kitab-kitab yang makna dikarang oleh dia kan. Ni kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, banyak kitab-kitab dikarang tadi kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi kepada mereka keberkatan masa. Nak buat macam mana? Kita pun cemburu jugalah, kita pun teringin jugalah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah kelebihan yang Allah beri kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki kelebihan yang sangat besar. Jadi ala kulli hal, macam mana pun alhamdulillah lah kita ni diberi peluang untuk belajar dan membaca kitab para ulama tadi kan, atau mengenali para ulama yang mereka tadi berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga agama ni. Itulah dia. Itu cara kita nak kenal hadis al-mawdu' tadi kan, sahih ataupun palsu. Sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala tentang kelebihan ahlul hadis. Sufyan Ats-Tsauri ini tabi'in, lahir pada 97. Sufyan Ats-Tsauri, dia lahir pada tahun 97 Hijriah, mati pada 161 Hijriah. Dia kata apa? Al-malaikatu hirasus sama'i, para malaikat adalah penjaga langit. Wa ashabul hadisi hirasul ardi, ahlul hadis mereka adalah penjaga di bumi. Sampai macam tu sekali, ya kan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ulama, kata ulama kan yang sezaman dengannya, dia kata Sufyan kan fi zamanina ka Abi Bakar wa Umar fi zamanihima. Sufyan fi zamanina, Sufyan Ats-Tsauri pada zaman kami ini seperti Abu Bakar dan Umar di zaman mereka berdua. Dan dia ni tabi'in. Sufyan ada Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah ni maksud dia daripada aqran Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sahabat Syafi'i. Tapi ni Ats-Tsauri dia mati maknanya 161 150 dilahirkan Asy-Syafi'i. Mana 11 tahun umur dia kan, umur Syafi'i 11 tahun, matilah Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Itu cerita dia. Dan satu kisah berkenaan dengan cerita hadis palsu ni kan, macam mana Allah Ta'ala jaga hadis ni, hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi tadi rahimahullahu ta'ala. Dia sebut bahawa kisah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, dia tangkap satu orang zindiq ni maksud dia orang yang berpura-pura Islam, munafik, zindiq, dia pura-pura Islam, dia ni dah reka hadis 1000 hadis. Jadi maknanya bila dia tangkap untuk dipancung kepala zindiq tadi kan, zindiq tadi dengan bangga kata, bunuh lah. Dia kata nak bunuh lah. Aina anta min alfi hadithin wada'tuha. Kamu nak buat macam mana dengan 1000 hadis yang telah tersebar, yang aku telah reka? Dia kata, habislah agama kamu, jahanamlah. Ya kan, nak bunuh aku tak kisahlah, tapi agama kamu dah rosak dengan aku dah sebarkan 1000 hadis palsu aku reka, kata zindiq tadi. Harun Ar-Rasyid dia jawab balik pada muka, dia kata, ya kan, aina anta ya aduwallah, di mana kamu wahai musuh Allah Ta'ala? Min Abi Ishaq Al-Fazari wa Abdullah bin Mubarak, di mana kamu? Yang khalaniha fayukhrijaniha harfan. Kamu tahu tak, kami ada
Abu Ishaq Al-Fazari, dan kami ada Abdullah bin Al-Mubarak. Dia akan cek hadis tu satu huruf, maka boleh tahu mana hadis palsu dan mana hadis sahih. Maka kau ni pun tak boleh nak kata apalah, tunggu kena dipancung kepala, memang kena pancung pun matilah. Itu cerita dia. Kan? Jadi maknanya, jadi penuntut ilmu macam kita ni kan pelajar, tuwailubul ilm, tuwailib ni bukan talib. Talib ni pelajar, tuwailib ni budak belajar. Kita ni tuwailib lah, kita ni kan. Tuwailib ni budak baru belajar lah, kita ni bukan pelajar lagi lah, budak baru belajar. Bukan bertatih lagi tu, merangkak, mengesot macam tu lah kan, nak menuntut ilmu. Tapi minta lah kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa shifa' min kulli da'in. Allahumma alimna ma yanfa'una. Minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa minta kepada Allah Ta'ala, jauh daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, ya kan? Dan doa yang tidak dimakbulkan. Minta jauh daripada benda yang macam tu. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Sebab Nabi SAW tak pernah disuruh untuk minta lain daripada ilmu. Jadi bila kita minta, Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Allah akan dorongkan kita ke arah jalan menuntut ilmu. Walaupun sisa umur kita ada 2-3 hari lagi, tak ada masalah apa. Kan? Biarlah kita mati di atas jalan menuntut ilmu. Mati, kan? Mati nak pergi mengaji Yayasan Ta'lim, baguslah, insya-Allah. Aku takutlah mati. Takut apa? Mati juga. Duduk dalam rumah pun mati juga. Tapi mana takut aksiden, kan? Jatuh siling atas kepala, mati. Takut aksiden di jalan raya, mati. Jadi maknanya minta kita ni mati dalam keadaan sebagai talibul ilm, kan? Mati dalam keadaan kita berjihad. Di antara jihad yang afdal adalah menuntut ilmu, kan? Jihad ni ada dua, jihadu bil ilm, al-jihadu bil aqlam wa jihadu bis sinan. Jihad dengan senjata, jihad dengan pen dan kalam tadi, menuntut ilmu. Jadi kita usahalah minta kepada Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Itu. Baik. Jadi hadis yang kedua pun dhaif, palsu. Yang ketiga, ya, tidak ada sumber, tak tahu sumber dari mana. Tawassalu bijahi. Yang ni daripada buat di atas mimbar hari Jumaat besok dan hari yang sebelumnya ataupun selepasnya, wallahu a'lam. Bertawassullah kamu dengan martabat dan kedudukanku. Sebab tu imam di mimbar masjid tadi berkhutbah, Allah ketika berdoa, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Ya Allah, kami bertawassul kepada engkau dengan nabi engkau yang amin, yang bersifat dengan sifat amanah tu, kan. Tapi hadis ini tidak ada sumber asalnya, tak tahu dari mana, tak tahu ada. Hadis palsu ni mereka. Kemudian hadis maudhu' lagi. Demikian menurut Al-Hafiz Al-Zahabi. Al-Hafiz Al-Zahabi ini yang saya sebut tadi lah, yang mana dia wafat pada tahun 748 Hijriah. Ini ulama kurun yang ke-8 lah. Ulama kurun yang ke-8 Hijriah. Kita kurun yang ke berapa sekarang? Kurun yang ke-15. Kita kurun yang ke-15. Ni ulama kurun yang ke-8 dulu. Maknanya mereka ni seolah-olah tak mati, kan? Masih hidup. Sebab tu mereka ni memang matilah, seolah-olahnya tu. Saya kata ada orang ni ustaz ni jadi dah merapu dah. Bukan maknanya tak mati. Sebab bagaimana seorang kata penyair, dia kata apa? Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia semua mati, para ulama tidak mati. Maksud dia, mereka tadi, kitab mereka, tulisan hasil karangan mereka kekal hidup sampai hari kiamat. Dan orang duk sebut nama mereka tadi, orang kenal mereka lebih daripada orang kenal orang zaman hari ni, kan? Macam Al-Zahabi, Ibnu Hajar, semua tadi, Ibnu Taimiyah rahimahumullah ta'ala, Al-Jami'. Orang hari ni kenal mereka lebih daripada orang hari ni kenal orang hari ni. Maksud itu, biodata dia lahir di mana, siapa guru dia, okay? Dia mati di mana, apa kitab dia, hatta apa kegemaran dia, orang boleh kenal hari ni, kan. Jadi begitu kelebihan orang yang berilmu. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala letakkan kita di kalangan ahlul ilm, ataupun orang yang mencintai ilmu. Kita minta dibangkitkan di kalangan para ulama ataupun orang-orang berilmu, insya-Allah. Fadilatnya banyak, kan. Kita tahu fadilat orang berilmu, fadilat orang yang menuntut ilmu ni sangat banyak kebaikan dia.
dapat permohonan pengampunan daripada para malaikat dan segala yang ada di bumi, sehingga ikan di air mohon ampun untuk kita, kan? Itu keadaannya. Baik. Az-Zahabi ni gelaran dia saja. Zahab ni emas lah. Dikatakan qila, digelarkan dia sebagai Az-Zahabi, lelaki emas. Maksud dia timbang rijal ni macam mana tukang emas timbang emas. Dia timbang betul-betul. Rijal mah dia kaji selidik kehidupan seseorang perawi itu, dia kaji sungguh. Daripada lahir orang tadi, besar dia mengaji di mana, hafiz Quran, dia hafal Quran umur berapa, semua habis sampai dia mati tadi. Sebab tu dikatakan qila, digelarkan dia sebagai Az-Zahabi. Kan? Az-Zahabi ni emas lah. Lelaki emas macam tu. Dia macam penimbang emas, dia timbang emas tu betul-betul. Dia kenal emas tadi macam mana, kualiti emas tu, maksud gitu. Man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa yang berhaji tapi tidak menziarahi aku, maka dia telah bersikap kasar kepada aku. Ni. Hak ni orang yang hak gulu pada Nabi lah yang salam, kan? Hak bersifat melampau kepada Nabi tadi. Depa ni bukan tekak melampau pada Nabi, pada tok guru depa pun depa melampau. Kalau kat tok guru depa boleh sujud, depa cium tapak kaki tok guru depa, dekat Nabi lagi lah depa buat teruk lagi. Kan? Kasut Nabi depa rendam air apa minum kalau ada. Kan? Bukan tekak kasut Nabi, kan? Kasut tok guru depa tu yang dah nak reput dah. Sapu di muka, sapu di kepala. Kan? Sapu di belakang sampai kawan dia tolong sapu belakang dia. Tengok dah. Tengok tak? Tengok tengok. Tak tengok, surat tengok ngarut dia tengok. Ni orang Sudan. Orang Sudan, kan? Dia ambil kasut tu guru dia tadi, kasut kita tengok dah reput ni kasut pun. Dia simpan, dia kata ni penyembuh segala penyakit, dia kata. Kawan ni pun tenyeh habis badan dia. Tak boleh nak tenyeh, kawan dia tolong tenyeh belakang dia. Bergilir. Tu dia. Merapu. Dia merapu sungguhlah tu. Kemudian hadis yang tidak ada sumber asalnya, demikian menurut Al-Hafiz Al-Iraqi. Al-Iraqi ni Iraq lah, nama dia Zainuddin. Gelaran dia Zainuddin, gelaran dia Abdul Fadl, nama dia Abdul Rahim. Nama dia Abdul Rahim Al-Iraqi. Tok guru kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia mati pada tahun 806 Hijriah. 806 mati. Al-Iraqi. Kata Al-Iraqi ni, maknanya tak ada sumber asal dia. Guru kepada Ibn Hajar ni. Al-kalamu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Bercakap-cakap dalam masjid memakan segala pahala sebagaimana api makan kayu api. Ini palsu, tak tahu mari mana. Sebab tu saya pernah ditegur. Saya teringat pernah ditegur di depan Masjidil Haram, depan Kaabah. Saya duduk tiba-tiba Ustaz Yunus lalu dengan Ustaz Khairul Anwar lalu. Kan? Maknanya di sana kan, tak tahu. Kebetulan saya pun tak tahu dia buat api. Cerita lama dah ni, cerita tak tahu dah tahun bila tu, lama dah. Jadi tak apalah, bila kita tak jumpa sembang. Kadang-kadang kita tergelak bodoh, kan, sembang sama kawan. Ustaz Yunus kan tak tahu, kan. Sembang saya tergelak kuat pula tu. Saya pergi Pak Arab sebelah tu, Syekh, kan. Dia kata ni masjid, tak boleh cakap gini-gini, kan. Kita tahu lah mana dia ni, orang tua ni mungkin orang Arab lah, Arab. Tapi dia tak tahu kot hadis ni palsu. Bercakap dalam masjid. Tapi kita tahu lah maknanya tempat-tempat beribadat apa semua. Tapi tak menghalang kita nak bercakap ataupun bersembang. Bila bersembangnya tergelak, biasalah tergelak benda tu, kan. Kadang-kadang Ustaz Yunus tak lucu pun dia gelak, kan. Ustaz Yunus tak ada orang balik lah, mengumpat dia apa. Tak kot lah. Gitu dengan Ustaz Khairul Anwar jumpa. Kami sembang lah, sembang lama jadi tu. Bukan depan Kaabah pun, belakang sikit lah, kan. Tapi bawah tu lah. Jadi macam tu. Mana ada orang tegur, orang Arab lah. Tapi agak berumur lah orang tu, ada berjanggut jugalah. Nampak macam dia tahu juga kot. Tapi mungkin dia tak tahu hadis ni palsu. Kan, bercakap dalam masjid ni habis pahala. Kan, rugi kamu. Baca Quran, zikir. Kami tak apa, insya-Allah. Gitu. Jadi maknanya teringat baca hadis, teringat kisah tu. Teringat kisah ni tak tahu tahun bila, saya tak ingat dah. Tahun 2000 berapa, 2000 jugalah. 2002 ke 2000 berapa tak ingat dah. Bukan 2002, 2005 kot. Baik. Maksudnya ialah masjid tu, kan. Nabi SAW kan, maksudnya
Yang terbaiknya kita sembang tentang ilmu lah, tentang ilmu. Tapi tak menafikan kita nak bergurau senda dalam masjid, tak ada masalah apa. Kan apa nama sahabat-sahabat tadi bermain apa nama senjata dalam tu kan. Senjata dalam masjid tadi. Kalau kita hari ni kita panggil bersilat lah. Nak main taekwondo dalam masjid pun tak ada masalah apa, boleh. Ya. Sebab berlaku zaman Nabi SAW. Tapi cumanya Islam tadi apa anjuran dia? Kan setiap perkataan kita ni keluar yang perkataan yang baik lah. Nabi kita man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, naklah cakap yang baik ataupun dia diam. Ini bukan kait dia dengan tempat yang tertentu, tak kira lah dalam masjid ataupun di luar masjid. Cumanya takut kita mengganggu orang solat tadi lah. Kan? Orang solat. Kalau orang solat ni kita nak baca Quran kuat pun tak dibenarkan. Kan? Jadi supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang yang sedang solat tadi. Itu dia. Di dalam masjid kita buatlah. Tapi kalau kita nak bersembang, tak ada masalah apa. Kan masjid ni ruang ni luas. Dia ada beranda dia kat depan tu. Nak duduk bersembang, tak ada masalah apa. Sambil duduk tunggu. Sambil sembang apa? Tak ada masalah apa. Bukan ada dalil yang melarang tengah azan kita bersembang. Kita jawab azan. Afdalnya jawab azan lah. Dia jawab azan, lepas tu dia sembang. Jawab azan, sembang. Tak ada masalah apa. Kalau dia nak bersembang jugalah. Kan? Wa in kana la budda. Kalau terpaksa nak bersembang juga, sembang. Tapi jawab azan tu bukan sesuatu yang wajib, tapi muakkad kan. Sunat yang muakkad yang dituntut, begitu. Kan? Kalau kita sembang pun bukanlah makan habis pahala-pahala kita tadi jadi abu, taklah. Bukan maksud gitu. Sembang tengah azan tak ada hadis yang melarang pun. Tambah benda-benda tu, benda yang kita kata yang penting dan sebagainya. Kan? Kita nak bagi tahu pada orang, pakcik, kereta lampu tak tutup. Takkan nak tunggu habis azan lah. Orang nak abang orang tu kan. Itu tak ada masalah apa. Tapi kita tengoklah mana yang afdal. Kan? Dari sudut aulawiyat, di mana yang utama kan, gitu kita tengok. Tu hadis palsu orang Melayu. Masa azan kita cakap Meninggal susah. susah nak mengucap. Tu sanad dia main ikut mana tu? Main ikut golok ke? Haji. Sanad dia main ikut golok ke? Sungai. Golok ke? Pondok ya, tu. Nak kena buat tesis ni. Tesis hadis palsu Melayu. Susahlah nak cari ya. Banyak orang Melayu ni kan. Orang Melayu ni banyak reka tu. Reka banyak. Tak ada lah agama pun dia kata ada. Makan berubah tempat menikah banyak dia kata. Bukan menikah banyak, pak hang menikah banyak. Dia takut pak dia menikah banyak, dia tak berani makan berubah tempat. Duduk tentu makan. Ada orang pernah dengar, sekecil-kecil orang dengar. Lepas tu lagi apa ni? Benda banyak lah. Tangga apa? Duduk bawah tangga. Melintas bawah tangga, tak ada orang nak minang. Ni semua cerita kan, banyak lah cerita dia. Okey. Gitu. Seterusnya hadis maudhu'. Demikian menurut Al-Asfahani Ar-Raghib Al-Asfahani lah. Bukan Abul Faraj Al-Asfahani, tu Syiah. Asfahani Iran lah. Ar-Raghib Al-Asfahani Al-Husain bin Muhammad bin Al-Mufaddal, adibu min al-hukama al-ulama. Dia ni mati pada tahun 502 mati. Hak seorang lagi Abul Faraj Al-Asfahani, hak tu dia kurun yang ketiga 284 dia lahir. Dia Abul Faraj Al-Asfahani, yani Ar-Raghib Al-Asfahani. Menurut dia, hubbul watan minal iman. Hadis maudhu'. Cinta tanah air daripada iman. Ini hari bila? Hari apa? 31 Ogos ke? Hari apa? Hari Angkatan Tentera. Hari mereka ke? Cinta tanah air sebahagian daripada iman. Dan khatib ana juga dibaca di atas mimbar Jumaat tadi. Cinta watan sebahagian daripada iman. Ini hadis palsu. Itu dia. Kemudian alaikum bidinil ajaiz. Berpegang teguhlah kamu dengan agama orang-orang lemah. Maksud dia pada juga palsu. Nak beritahu bahawa para sahabat tu orang lemah. Dia nak beritahu para sahabat ni orang-orang lemah. Kalau sahabat-sahabat ni lemah, tak sampailah agama kat kita kan. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dia masuk lautan Atlantik tu, masuk dengan kuda-kuda dia sekali, dengan tentera-tentera depa ni ikut dia, berenang dengan kuda dia. Dia kata wallahi law anni a'lamu ardan ba'da hadhihi al-miyahi la rahaltu ilaiha li anshura fiha dinak.
Ya Allah, dia kata, kalau aku tahu ada bumi selepas lautan ni, aku berenang ke sana untuk sebarkan agamamu. Lautan Atlantik tu dia masuk. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Lemah lah, macam tu lemah lah kita kata. Sahabat-sahabat Nabi tadi. Tu dia. Ni nampak pelik sangat kan? Alaikum bidinil ajais. Naklah kamu berpegang dengan agama orang-orang yang lemah, tak larat. Tu. Hadis tidak ada sumber asalnya. Kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Lagi tak kenal diri kita, maka kita tak kenal Tuhan kita. Bila kita dah kenal diri kita, maka kita kenal Tuhan kita. Maknanya tak payah sembahyang lah, kenal dah diriku, kenal dah Tuhan. Begitu. Nak kenal Tuhan lah, kena kenal diri yang dulu. Dia pun tak fikir macam mana aku nak kenal diriku, padahal memang aku kenal diriku gini-gini kan. Ini cerita puak-puak mengarut dia. Kemudian kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah harta yang tersembunyi. Juga hadis tidak ada sumbernya, tak ada asal, la asla lahu, tak tahu mari mana. Macam itulah hadis puak-puak rekam dulu. Pada kaum wanita yang membenarkan suaminya kahwin lebih, dia akan dapat payung emas. Punyalah seronok tadi kan. Rupanya dia tak tahu hadis tu, tok guru dia mereka kot. Kan? Awak tahu ke sebelum ni? Pernah dengar ke? Kira semangat lah nak beramal. Siapa yang mananya yang menggemarkan suaminya berkahwin lebih apa semua kan, maka dia akan dapat payung emas. Siapa tak mau payung emas kan? Dia tahu kata orang perempuan ni suka emas, dia pergi rekah tu payung emas pula tu. Dia akhirat besok kan, di mahsyar besok, matahari 1 mil. Mil ni tak tahu, sahabat yang meriwayatkan dia kata, aku tak tahu mil tu mil batu ke ataupun mil kayu celak tu. Kayu yang dicucuk ke botol celak tu, panjang tu kan. Macam tu lah. Matahari dekat kepala tadi kan. Tiba-tiba perempuan tadi yang gemar kepada poligami tu akan dapat payung emas. Tak panas lah. Hadis palsu. Lah tu dia cerita dia. Baik. Hadis maudhu' pula. Muslim semua di maudhu' ni kan. Lamma iqtarafa Adamul khati'ata qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Ketika Adam melakukan kesalahan, dia berkata, hai Tuhanku, aku mohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampunkan bagiku. Ini semua palsu. Okay. Macam mana Adam boleh kata macam tu kan? Ni. Kemudian lagi, an-nasu kulluhum mauta illa al-alimun. Semua orang mati kecuali orang yang berilmu. Wal alimun, orang yang berilmu, kulluhum halka. Orang yang berilmu semuanya binasa illa al-amilun, kecuali orang yang beramal. Wal amiluna gharqa. Orang yang beramal semuanya tenggelam, lemas. Illa al-mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang yang ikhlas dalam bahaya yang sangat besar. Tu dia, tak ada keseronokan dalam agama lah. Okay. Tu dia punya nak reka macam tu kan. Nak bagi orang takut betul-betul lah tu. Tapi salah lah cara dia. Kemudian ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku seperti nujum, bintang-bintang di langit. Maka dengan siapa-siapa yang kamu ikut, maka kamu telah mendapat petunjuk. Juga ni hadis yang palsu. In idza sa'ida al-khatib al-minbara fala salata wala kalama. Bila khatib naik mimbar, maka tiada solat dan tiada perkataan. Tak boleh nak solat, tak boleh nak cakap. Maka kalau kita masuk masjid, duduk terus. Padahal Nabi tadi bila kita masuk masjid, Nabi suruh solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Walaupun imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah. Kemudian ni kita dengar selalu kan, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Apa dia sebut Cina tu kan? Sebab orang Cina ni pandai kot kan. Kita lah ni pun barang banyak made in China kan. Komputer ke apa ke semua made in China. Cumanya dia punya kualiti tu lah, tengok harga lah. Kalau harga 20 sen ni, mana tahan aku 2-3 minit. Kalau harga yang 200-300 tahan lama lah kan. Macam tu lah dia nya. Ni dia reka ni daripada dulu lagi reka ni no. Daripada dulu lah. Dari Cina dulu kan? Dia buat Cina dulu. Tak juga.
Kan daripada Mekah ke sekitar-sekitarnya lah. Sikit kan. Bukan ke China dulu, tak lah. Sampai mereka kata ada kubur sahabat di mana, Sa'ad bin Abi Waqqas di China. Tu merapu tak ada dah. Kubur dia di Baqi' tu. Kan? Adalah orang percaya apilah duk ziarah apa semua, duk kena pembohong dengan mutawif apa semua. Ke mutawif tu. Mutawif di Kaabah lah. Masjid tu. Masjid. Kubur. Banyak kubur situ. Kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Kau mati di sana tu. Oh tu lah. Pandai lah mereka depa. Bentuk. Depa pun nak buat bisnes tu. Kan? Itu dia. Yalah macam kubur Al-Husain lah. Kubur Al-Husain kan bukan ditahu tak mana pun. Tapi kenapa Syiah tak boleh tentukan di Mesir pada kubur dia, di Iran pada kubur dia? Mana satu? Kan? Betul juga kubur para nabi, kubur para anbiya kan. Hak jejak Rasul TV3 tu, bawalah kamera yang besar-besar tu, tanggung kamera tadi pergi ambil kubur nabi tu, kubur nabi ni. Siapa bagi tahu? Mana hadis bagi tahu? Di Yaman mana tu kan? Dia pergi ambil. Macam jejak Rasul kononnya tayang bulan Ramadan lah. Orang pun meleleh elok tengok, tak baca Quran lah. Nak meleleh elok apa bulan puasa elok tak ada lah, kering dah elok. Tenganga mulut-mulut tengok jejak Rasul kan. Baca Quran dapat faedah kan. Baik. Cara berziarah kubur sesuai tuntunan Nabi SAW. Cara kita nak ziarah kubur tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha litudzakkirakum ziyaratuha khairan." Itu dia. Sesungguhnya aku larang kamu daripada menziarahi kuburan. Dulu Nabi kata, sekarang ziarahlah kubur untuk mengingatkan kamu dengan ziarahnya itu akan kebaikan. Bila kita ziarah kubur tadi, kita akan ingat kematian. Bila ingat kematian, kita akan berbanyak berbuat kebajikan dan kebaikan. Itulah. Di antara yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur adalah ketika masuk kawasan kubur tadi kan, sunnahnya menyampaikan salam kepada mereka yang telah meninggal dunia. Bagi salam. Tapi Nabi tak bagi tahu kita depa jawab salam lah. Nabi tak bagi tahu. Nanti orang kita kata tu kan, kita bagi salam dekat depa, maknanya kita bersembang dengan depa dengarlah. Kan? Dah. Depa duduk di alam barzakh dah. Duduk di alam barzakh. Cuma kita ni sampaikan salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Itu dia. Tak ada nas sebut bahawa mereka tadi jawab salam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada siapa nak pergi kubur dah. Mati biar tandu lah. Okey. Kalau nak pergi mungkin pergi ramai-ramai, seorang-seorang tak pergi dah. Pakai dia jawab salam tadi. Tak buat kenuri ke jawab. Buat kenuri. Orang nak kubur tak tahu dapat meja nak kubur anak seri bagi kubur tak tahu. Tak tahu. Tak ngajar kat masjid Taqwa ni. Dia pergi daerah ayah dia sibuk lah macam. Oh, ayah dia sibuk. Kamu tak kubur, dia sibuk kata. Oh, dia beritahu ayah dia. Oh, minta maaf ayah, saya sibuk tak ziarah kubur. Dia sembang ayah dia. Ayah dia jawab lah. Nanti dia macam kubur tahu lah kapan daerah kubur. Dia merapu dah makcik Dia merapu dah. Dia reka sendiri lah tu. Maknanya dia faham betul lah. Sebab apa hadis sebut, bila kita ahli mayat tadi balik, kawan-kawan dia balik daripada kubur 7 langkah tadi kan, mayat tadi mendengar derapan kasut kita tadi kan. Nabi bagi hak tahu pasal apa duk tambah lebih. Nabi beritahu cerita tu kisah masa tu aja. Pasal apa kita ni pergi tambah lagi bahawa tu cerita kata orang dalam kubur dengar apa kita sembang ni. Kita tapak kasut kita pun depa dengar. Hak lain lagi lah depa dengar. Hak lain tu lah kita tambah tu. Kan? Sampai orang ni, satu kakak tu, dia takut duduk di rumah dia. Dia takut duduk di rumah. Suami baru mati seminggu. Saya kata, apa saya takut? Ustaz, betul tak dia balik rumah? Okey. Dia tak balik dah. Dia mati, mana nak balik dah. Dia duduk di alam barzakh. Dia tak tahu dah apa kita buat pun.
Habis iddah ni menikah lah, saya kata kat dia. Kan? Betul ke? Saya duk berasa macam dia duk ada di situ. Duk berasa. Rasa kan pasal kawan tu memang memang dah selalu kita tengok dia duduk di situ hari-hari apa semua. Jadi mana dalam masa yang terdekat ni maknanya kan? Memanglah kita duk rasa macam tu, tapi lama-lama ni dia hilang macam tu lah, tak ada apa dah. Kan gitu keadaan dia. Dia tak balik dah. Tengah orang kita kata, nasi dalam periuk jangan duk berhabis ni, ada orang nak balik makan lagi. Mereka ni pun tak berhabis lah, tinggal lah nasi kerak-kerak sikit apa semua kan dalam tu. Sampai macam tu orang kita ni. Taklah dia tak tahu lah dulu-dulu. Jadi macam tu. Pasal apa yang dia kata, ayah orang dalam kubur ni boleh dengar apa yang kita cakap apa semua tu. Tu kita reka sendiri. Tu reka sendiri. Nabi beritahu tu setakat tu sudahlah, tak usah tambah lah. Nabi beritahu bahawa macam kisah puak-puak musyrikin, sanadid musyrikin, pembesar-pembesar musyrikin di Badar tu kan. Ketika Nabi nak balik daripada Badar tu, Nabi pergi ke lubang, ke perigi buruk, telaga buruk di Badar yang tempat dicampakkan mayat Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, semua tadi kan, pemimpin-pemimpin Quraisy tadi kan, musyrikin tadi. Nabi kata, kan, tidakkah kamu mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu? Sesungguhnya kami telah mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami adalah benar, kata Nabi. Maka Umar kata, ya Rasulullah, cakap dengan mayat yang tak dengar apa? Nabi kata, mereka lebih dengar perkataanku daripada engkau dengar perkataanku. Waktu dan ketika tu mukjizat Nabi SAW. Bukan mana setiap saat dan setiap masa sampai hari kiamat. Tak. Dia ni berada di alam barzakh, disokong oleh hadis-hadis yang lain. Itu maksud dia. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kita dan orang yang dah mati, barzakh. Barzakh ni apa dia? Dinding. Kan laut merah dengan laut masin dengan laut tawar tadi kan ada barzakh. Ada pemisah. Yang masin tak pergi ke tawar, tawar tak pergi ke masin. Itu maksud dia. Bagi salam. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Yani dalam surah kata minal azab. Sejahtera ke atas kamu ahli kampung, orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Disebut mukminin, muslimin. Sebab darjat mukminin lebih tinggi daripada muslimin. Wa inna, dan semuanya kami insya-Allah kami akan menyusul kamu selepas ini. Aku minta kepada Allah dan untuk kamu, untuk kami dulu. Ini kita kalau nak doa untuk orang, doa untuk kita dulu, lepas tu doa untuk orang lain. Bab ni kena kedekut sikit lah. Doa untuk kita dulu kan. Hatta mak ayah kita. Allahumma ghfir li waliwa dia. Kita dulu baru ayah kita. Itu dia. Jadi mana pengampunan ni kita utamakan diri kita. Bab pahala, bab pengampunan, kan? Kita kena utamakan diri kita daripada orang lain. Tapi kalau bab harta kebajikan dunia ni, kita utamakan orang lain sebelum kita. Kan? Bab solat di masjid umpamanya. Kita ni duduk sah depan lah, belakang imam lah, tiba-tiba tok pengulu mari. Allah, tok penghulu mari lah. Kita pun undur ke belakang supaya mempersilakan tok penghulu tadi di tempat soft kita yang pertama tadi. Tak. Minta maaf tok penghulu, siapa suruh lambat. Kan? Saya nak pahala lebih. Bab ibadat tu kita utamakan diri kita. Sebab tu Nabi ajar tadi, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir li. Kan? Rabbi ghfir li wa li walidayya, kan? Itu. Begitu juga dengan doa ni. As'alullah lana. Aku minta kepada Allah Ta'ala untuk kami, walakum, dan untuk kamu al-afiyah, keselamatan daripada siksaan. Ini doa untuk orang yang mati. Salam tu adalah doa. Tu dia. Yang kedua, tidak duduk di atas kuburan dan tidak menginjaknya, tak pijak kubur tadi. Di sini sebut lah tak pakai kasut, sebut tak? Tak sebut kan? Lagi satu, tanggal kasut. Di sini tak? Dalam ahkamul janaiz disebut menanggalkan sandal kita ataupun kasut kita. Tak, masuk kampung orang ni kena tanggal kasut lah. Tambah kat Bukit Kera tu, cukup dah cantiknya kubur dia kan, macam taman bunga kan. Masuk kubur Kera, tanggal kasut. Maka takut kasut hilang, bolam plastik galah. Macam dalam Masjidil Haram tu, kita boleh pun dalam beg kat selipar kita kan. Tak kat luar tak pergi, balik kan, jalan kaki ayam lah jawab dia.
Ada beg tabung haji, beg kecil tu. Kita galas tu. Bubuh selipar dalam tu. Jalanlah tawaf sambil tawaf buat selipar. Tak ada masalah apa. Kalau orang kita kata, "Oh, najis sebelah tu hang bawa najis." Mana tahu ada najis di situ. Kan? Jadi macam tu. Kalau nak bawa lah, nak pikul, nak tawaf dengan selipar tadi kan. Ustaz ni sesat dah lah. Boleh selipar, boleh bawa selipar tawaf keliling Kaabah. Tak ada masalah apa. Kalau nak sembahyang pakai kasut, tak ada masalah apa sembahyang pakai kasut. Dan sunnah pun bah, sembahyang pakai kasut. Tapi tengoklah kalau masjid Ufran buat macam tu, Ustaz pergi depa baling selipar atas kepala kita. Tak salah nak cari mudarat. Tak salah cari mudarat maknanya. Tapi nak cerita kata boleh solat dengan berselipar, berkasut tadi. Tak salah tengah-tengah kan. Macam itulah betulnya hadis tadi. Jadi kita buat. Kalau benda selagi tidak menyalahi syariat. Nabi buat. Nabi solat dengan selipar, dengan kasut. Kita perang dulu. Masa perang ke, masa di rumah makcik ke, tak ada masalah apa, betul? Dah masa sekarang pun kalau makcik dalam rumah pakai selipar kan, sembahyang dengan selipar tak ada masalah apa. Tak selesa lah, tak selesa cerita lain. Tak selesa cerita lain. Mana boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah apa. Kan? Kalau kita tak rasa sangat, kalau tempat-tempat musim sejuk macam mana? Dalam rumah ni tak tanggal kasut dah. Kasut yang sampai lutut tu kan. Sembahyang dengan kasut, tidur dengan kasut, tak ada masalah apa. Sembahyang dengan kasut tu boleh. Boleh sapu pula ketika wuduk yang kedua, dan seterusnya. Nabi kata, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha, jangan kamu solat ke arah kuburan dan jangan kamu duduk atasnya. Solat dimasukkan ni solat yang ada sujud dan rukuk. Kalau solat jenazah tak ada masalah apa, sebab perbuatan Nabi SAW. Boleh kita solat jenazah di kuburan kalau kita terlewat. Kan? Kita terlewat. Kalau sampai sebulan pun boleh, tak ada masalah apa. Pergi. Solat tu dia. Sebab solat jenazah tak ada rukuk dan tak ada sujud. 4 takbir saja, kemudian bagi salam, dan solat itu adalah doa. Solat adalah doa. Ini maksudnya jangan solat kamu menghadap ke arah kubur tanpa ada tembok pendinding lah. Macam masjid-masjid yang ada di keliling yang ada di keliling masjid tu kuburan kan. Itu tak boleh lah kecuali ada tembok pemisah. Ni masjid, tembok pemisah, ada kubur sana. Tak ada masalah apalah. Sebab dah ada pemisah kan. Tapi kalau tak ada pemisah tu, macam masjid yang saya tengok, masjid di Sungai Bakak, Penang tu, masjid baru Sungai Bakak tu, kan, sampai depan tangga kubur lah. Kan? Itu keliling kubur tadi. Habis larang. Bangunan masjid tu bukan berdinding, Ustaz. Tak dikira, tak dikira berdinding, tak kira tembok. Dia semain dalam. Dia tak kira. Dinding tu pun. Tak kira, dia kira pagar masjid. Pagar masjid yang memisahkan antara kawasan masjid dengan kawasan kuburan. Itu. Ya, boleh. Tak kira lah yang terlambat lah. Misalnya kan kita sampai dah orang dah selesai, dah ke bumi dah pun, kita tempat solat, kita boleh solatkan untuk dia lah. Dengan berwuduk lah, maksud dia berwuduk, solat lah, menghadap kiblat kubur. Allahu Akbar 4 kali takbir. Tu boleh. Yang keempat, tidak melakukan tawaf sekeliling kuburan dengan niat untuk bertakarrub, beribadat, kerana tawaf hanyalah dilakukan di sekeliling Kaabah. Itu dia. Allah kata, walitawafu bil baitil atiq, adalah mereka bertawaf di sekeliling rumah tua. Al-atiq maksudnya yang lama. Rumah lama yakni Kaabah yang dibina tu sejak kan, antara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, jarak masa hadis Abu Zar radhiyallahu anhu, dia tanya Rasulullah, Kaabah ni bila dibina, maknanya jarak masa di antara Kaabah dengan Baitul Maqdis, Nabi kata 40 tahun, 40 sanah. Lepas Kaabah dibina oleh malaikat tu, maka dibina pula Masjidil Aqsa, Al-Aqsa tu. Sebelum binaan Nabi Adam, Nabi Ibrahim AS sudah ada binaan dia tu sebelum tu kan. Hadis dalam Al-Bukhari, hadis Abu Zar radhiyallahu anhu, cerita jarak masa antara Kaabah dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Kemudian tidak membaca Al-Quran di kuburan. Tidak membaca Al-Quran, tak kira lah Yasin ke, Yasin tu Quran lah tu kan, di kuburan.
Jadi habis tu kita nak buat apa kalau tak baca Yasin? Doa. Allah maghfir lahu. Doa yang tadi kan. Doa yang Nabi ajar tu yang terbaik. Tapi manusia ni dah rasa tak puas hati pasal pendek. Dia tak puas hati pasal pendek. Lagi panjang doa tu lagi syok tu ketua rumah tadi. Kan? Jadi maknanya doa yang ringkas pendek tu yang jawami'ul kalim. Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati. Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Maknanya baca Quran dalam rumah. Itu. Jadi kita fahamnya mafhum mukhalafahnya, faham bersalahannya apa dia? Tak boleh baca Quran di kubur. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu macam kuburan. Baca Quran padanya. Maksudnya Nabi suruh kita baca Quran di rumah, tidak di kuburan. Tapi bukan maksud di rumah sajalah, selain kuburan lah. Dan juga tandas tak boleh lah. Baca Quran dalam tandas tak boleh. Kan? Kena sebut. Tapi orang kata dia ni tak sebut pula. Kerana syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah di rumah kita kan. Hadis di atas mengisyaratkan bahawa kuburan bukanlah tempat membaca Al-Quran, berbeza halnya dengan rumah. Adapun hadis-hadis tentang membaca Al-Quran di kuburan adalah tidak sahih. Kan? Suruh baca Quran di kubur, hadis itu tak sahih. Yang kelima, tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayat, meskipun dia seorang nabi atau wali. Sebab itu termasuk syirik besar, minta tolong kepada wali ataupun nabi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Jangan kamu seru ni ya kan. Kalau orang kita zaman dulu hey kan, sebut hey jin tanah, jin apa semua sebut habislah. Tu. Jangan kamu seru daripada selain Allah apa yang tidak dapat memberi manfaat kepadaku dan tidak dapat memberi mudarat kepadamu, kepada kamu, dan tidak dapat memberi manfaat kepadamu dan tidak dapat memberi mudarat kepadamu. Maka jika engkau buat juga, maka engkau termasuk di kalangan orang-orang yang zalim, yakni orang-orang musyrikin. Zalim di sini maknanya musyrik. Tu. Zalim, tu dah sebutlah. Yang keenam, tidak meletakkan karangan bunga atau menaburnya di atas kuburan mayat. Tak letak bunga-bunga. Kat Bukit Kera saya pernah tengok dia letak bunga kristal tu kan, warna-warni, cantik nampak tu. Tapi benda tu benda bid'ah lah kan. Letak bunga, letak macam-macam ada buat tu. Tak nampak macam kubur orang Islam lah. Bukit Kera tu kan. Letak dengan simen, dengan apa, tile tadi kan. Dilarang benda tu, tajsis, naha an tajsisil qubur. Nabi larang kita buat macam tu. Pesan ke anak-anak kita kalau depa tak mengaji, berkata, mak mati esok hangpa jangan duk pandai-pandai nak bubuh apa situ. Bunga pun tak boleh ke mak? Bunga tu sah. Hangpa doa kat aku saja. Jangan duk pasang-pasang tile apa semua, tulis, setiap tulis lagi semoga dirahmati. Kan? Al-Fatihah, tulis dah tu. Al-Fatihah, semoga dicucuri rahmat ke atas ruhnya. Kan? Datin fulan binti fulan, umpamanya Datuk fulan bin fulan, tulis tu kan. Tak ada benda macam tu. Nama juga tak ada di batu nisan. Habis tu nak kenal macam mana? Kenal lah macam tu. Kalau kita tak kenal pun tak ada masalah apa. Bukan, kalau kita tak kenal pun kubur mak kita, apa masalah dia? Tapi biasanya kita ni tahulah. Kan? Tak tahu, tapi tak ada tulisan pun. Tak ada tulisan, tak benarkan kita nak tulis nama. Tak payah tulis nama. Tak batu ya. Tak pun batu, kalau tak batu sungai macam tu ya. Sebagai tanda tadi bahawa ni mayat seseorang. Kalau dia letak batu keliling untuk batu-batu satu dia tu tak boleh. Untuk apa? Untuk apa dia punya tujuan dia? Takut tanah jatuh. Tengok kadang tanah jatuh, tapi lama-lama tanah tu akan mendap juga. Dia jadi macam tu kan, sejengkal tu dia akan turun jugalah, tak ada masalah apa. Gitu. Tak payah buat lah kan? Untuk apa tabur bunga tadi? Untuk apa ya? Wallahualam.
Kerana hal itu menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani. Di samping membuang-buang harta dengan tiada guna, daripada duit nak beli tile tu, kita beli apa-apa kan, sedekah untuk mak kita. Kan? Ni sedekah untuk mak saya. Ni saya buat kenduri untuk mak saya, untuk ayah saya. Daripada kita duk buat membazir kan. Seandainya saja wang yang dibelanjakan untuk membeli karangan bunga itu disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin dengan niat untuk si mayat, nescaya akan bermanfaat untuknya dan untuk orang-orang fakir miskin yang sangat berhajat kepada huluran bantuan. Yang ketujuh, dilarang membangun di atas kuburan atau menulis sesuatu dari Al-Quran atau syair di atasnya, sebab hal-hal itu dilarang. Naha an tajsisil qabr wa ayyubna 'alaiha, Nabi larang kita mengapur, menyimen kuburan dan membangun di atasnya, buat binaan. Cukuplah meletakkan sebuah batu setinggi 1 jengkal untuk menandai kuburan. Ambil batu sungai ke apa, letak batu lah. Batu nisan pun tak boleh letak kan. Tak payah tulis nama. Nah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika meletakkan sebuah batu di atas kubur Uthman bin Mad'un. Lantas baginda bersabda, "Ata'allamu ala qabri akhi," aku tandakan dia supaya aku dapat kenal kubur saudaraku. Boleh lah. Kan? Kita kenal kubur tadi. Jadi kita ni kalau tahu kena kubur tu, kita tak tanda pun kita tahu. Kan? Saya kalau orang kata pula, saya kalau kita tak tanda, saya orang mai pula doa mau kubur mak kita. Ni kubur mak saya. Tak tanya. Kan? Saya ingat kubur saudara saya, dia kata habis. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Doa lah kan, doa. Doa untuk semua yang ada di kuburan tadi kan. Oleh jami'al muslimin wa muslimat kan. Gitu. Kemudian taklid buta. Ada masalah lagi? Habis dah masa? Sempat lagi? Tak ada dah. Habis. Derai angguk kepala. Laju. Laju angguk kepala. Ada soalan? Kalau dalam sesuatu bab yang tidak terdapat hadis sahih, cuma terdapat hadis dhaif atau qiyas, yang mana perlu kita dahulukan, hadis dhaif atau qiyas? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dia kata hadis dhaif di sisi terlebih aku kasihi daripada aqwalur rijal. Kata Imam Ahmad, hadis yang lemah terlebih kasih kepada aku daripada perkataan rijal. Kalau tak ada hadis-hadis yang lain semua yang ada dhaif, mana aku pilih dhaif saja lah, maksudnya gitu. Tapi tengoklah dhaif yang macam mana. Kalau dhaif yang kita kata yang hak la ya, macam yang teruk sangat kan, sebab dhaif pun ada martabah dia juga, darjat dia juga kan. Ada dhaif yang jabir, adalah dhaif la yang jabir, dhaif yang boleh terangkat, dhaif yang tak boleh terangkat, dan dhaif dari sudut apa? Lafaz, tapi dari sudut makna sahih. Tengok juga. Ada hadis yang dhaif dari sudut lafaz dia dhaif, dari sudut sanad dia dhaif, tapi dari sudut makna dia sahih. Ada juga. Gitu. Sebab itu maksud kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi qiyas ni kita tengok juga, ada qiyas yang sahih, ada qiyas yang ma'al fariq, qiyas yang tak betul. Qiyas sahih ni maknanya qiyas yang ada rukun dia, rukun qiyas, iaitu al-asl, al-fara', al-illah, al-hukum. Ada 4 rukun qiyas. Asal apa dia? Arak. Fara', cabang dia dadah. Illah dia memabukkan. Hukum dia sama, haram. Itu 4 rukun qiyas. Qiyas, tengoklah qiyas ma'al fariq, tak boleh lah. Qiyas ma'al fariq ni qiyas benda yang tak sesuai dengan dalil asal, tu maksud dia. Itu dipanggil qiyas yang sahih. Qiyas yang kenal dengan dalil asal. Dalil asal apa dia? Arak tu haram. Arak tu haram. Zaman Nabi tak ada ayat ketum. Tu ada ayat ketum. Daun ketum tak ada zaman Nabi, tak ada daun ketum. Kan? Jadi maknanya Nabi kata ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Yang memabukkan banyaknya, yang sikitnya haram. Kalau banyak mabuk, dia kata kita buahlah roti 1 sudu je. Apa nama ni kasbek ni kan, nak bagi roti lembut ke apa ke, kasbek ke apa kan, dia buat roti ada tu, nak bagi roti tu lembut ke apa ke, dia buat benda yang wine bukan kasbek ingat kasbek banyak kasbek pasal tengok kelang besar begitu kan, besar kelang dah, ada surau lah, tak ada surau, dia kata lah saya tak pernah masuk lah kan. Itu cerita dia masuk cari bala.
Jadi macam tu. Mana kita nak dahulukan dhaif ataupun qiyas. Ni kena tengoklah. Dhaif yang macam mana dan qiyas tadi yang macam mana. Wallahu a'lam. Soalan? Ya. Tak ada masalah apa, tak ada larangan nak makan, tapi apa tujuan kita nak pergi makan dan minum di kuburan tadi? Macam orang Pakistan, dia buat kerja, orang railway di Pakistan dia buat kerja tu. Dia kata orang dalam kubur ni dia berseronok macam kita lah. Dia bawa hari raya kan, bawa makanan meriah, ada jual macam-macam di situ di kuburan tu. Dia macam piknik di situ, dia berpiknik di kuburan. Berhari raya bersama dengan mak ayah dia apa semua di kubur tu, dia bawa makan di situ di Karachi sana lah, dekat Clifton kat mana tu kan. Jadi kita tengok macam tu. Malam-malam ni penuh terang cahaya. Jadi itu. Jadi apa tujuan nak pergi makan minum di kubur tadi? Di rumah kita ada meja elok-elok, ada kerusi di meja duduk makan kan. Tak, orang yang gali kubur tu. Letih tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa, boleh. Tengok tujuan dan matlamat daripada. Ya, letih kan, nak makan, nak minum. Tak ada masalah apa, boleh. Teh tarik ke apa ke, boleh. Tapi jangan buka kedai di situ. Betul ke bahasa pergi ke kubur sebesar. Ya, kalau kita mengiringi jenazah. Tapi bukan setiap hari lah. Maksudnya bila kita solatkan jenazah tadi, kita akan dapat satu qirat sebesar bukit Uhud. Dan bila kita mengiringi jenazah tadi, kita akan dapat satu qirat sebesar bukit Uhud. Perempuan di belakang tidak bercampur dengan lelaki lah. Kalau sampai di kubur tak boleh duduk dengan satu jemaah lelaki lah, tak boleh. Kena jagalah. Tu dia. Dia meninggal tadi, dia meninggal lah. Tak ikut kubur tak boleh. Yang isteri yang meninggal tu dia dah iddah wafat dah. Dia dah beriddah wafat nak pergi. Mana duduk di situ dalam rumah dia lah. Tak boleh lah. Mana time lelaki dia keluar nyawa tu habis lah, tak ada lah. Habis lah. Kan? Iddah wafat bermula di situ lah. Tak sedar yang itu. Ingatkan lepas dia balik kubur tu. Tak. Habis lah. Kawan tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Habis lah. Tunggulah iddah dia selama 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai dia lahirkan anak, habis. Kalau hari ni dia last, esok dia lahirkan anak, esok habis iddah dia, boleh menikah dah. Tak ada masalah apa. Habis iddah dia, esok lepas bersalin habis iddah. Suami dia meninggal semalam. Habis iddah dengan al-haml. Kan? Ada tu. Maksudnya gitu. Al-haml. Tu iddah. Mengandung tu lama lah, 3 bulan. Kata bulan kan, kadang baru mengandung. Tu kata meninggal. Taklah soalannya kalau suami dia meninggal semalam. Hari ni dia dah habis dah. Maksudnya dia dah melahirkan. Itu satu qaul lah, Allahu alam. Di sini ada khilaf, Allahu alam. Tu dia maksudnya gitu. Dipanggil al-wada', melahirkan. Iddah dia habis. Tu. Ada lagi. Kita berdoa belum? Ada pada suami kita tahu. Sekadar dia apa? Sampai dalam doa pun kadang suami tu. Boleh, tak masalah apa. Berdoa. Tapi dia tak suami kita dah. Dia bekas suami kita. Dia tak panggil suami kita lagi dah. Tak boleh pergi, tapi anak-anak boleh pergi lah. Boleh, tak ada masalah apa. Isteri yang dalam iddah tu lah. Itu wajib ke? Hukumnya? Yalah, wajib lah. Iddah 4 bulan 10 hari wajib lah. Hari lain pun tak boleh pergi. Hari Jumaat ke tak ada orang. Hari Jumaat ke, hari Selasa, Rabu ke. Tak boleh pergi. Tunggu 4 bulan 10 hari je. Makcik lama dah. Ya ke? Tu teringat nak buat macam mana je. Tapi itulah tak apalah, tak tahu dulu. Lain tahu lah. Tapi nak tahu pun dah tak ada apa dah kan. Berapa tahun dah makcik? Lama dah kan? 20 tahun lebih dah. Itulah. Wallahu a'lam. Doa je lah, doa insya-Allah sampai. Doa kan? Doa sampai. Tak payah pergi kubur pun. Tak pergi kubur, duduk mana-mana pun sampai doa kita. Bizahril ghaib kan? Doa kita akan sentiasa diterima oleh Allah Ta'ala tu. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.